Jadi perbahasan bab yang kedua, perbuatan wuduk. Perbuatan wuduk ini sabit dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ayat itu maksudnya, wahai orang beriman, jika kamu mahu mengerjakan solat, maka basuhlah muka. Basuh muka itu perbuatan yang pertama. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan sehingga ke sini, apa namanya, siku kan. Wamsahu bi ru'usikum, dan sapu, bukan basuh, sapu. Basahkan tangan dengan air, kena sapu ke kepala. Sapu dia tak sebut kepala, itu kena sapu banyak mana kan? Kat mana dia sebut kepala je. Situ ada perbahasan nanti ya. Dan basuh kaki, wa arjulakum, basuh kaki sehingga buku lari. Okey, itu perbuatan-perbuatan ataupun anggota-anggota wuduk kan. Dalam hadis dijelaskan bagaimana wuduk Nabi dan sahabat memikirkan Nabi basuh mana, Nabi satu apa, sampai ke mana semua kan. Yang berkaitan dengan anggota wuduk ini ataupun perbuatan wuduk ini, ada, dia kata ada 12 perbahasan, ada ataupun 12 perkara yang dibincangkan. Masalah yang pertama yang dibincangkan adalah masalah yang berkaitan dengan syarat. Masalah yang berkaitan dengan syarat, dia kata yang berkaitan dengan niat. Niat ketika wuduk, adakah niat itu syarat sah wuduk ataupun tak? Ini ada perselisihan. Dia kata ulama berselisih, adakah niat itu syarat sah wuduk ataupun tidak kan? Setelah mereka sepakat bahawa niat itu wajib dalam ibadat. Niat itu wajib dalam ibadat kan? Sebab kalau tiada niat, tak ada beza ibadat dengan adat. Tak ada beza ibadat dengan adat. Kita bagi contoh macam puasa dengan menahan lapar. Orang nak operasi, doktor kata jangan makan, jangan minum kan. Dia lebih tu, dia tahan makan minum tu lebih tu daripada sehari tu. Tapi dia tak dapat pahala puasa kalau dia tak niat. Kalau dia tak niat, dia tak dapat pahala puasa. Puasa ibadat. Tapi kalau dia niat puasa, contohnya dia niat puasa, maka dia dapat pahala puasa. Tentu. Jadi niat itu syarat dalam ibadat. Kalau tidak, maka ibadat itu tidak dikira sebagai ibadat. Dalilnya apa? Dalam Quran Allah Taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Mereka, iaitu sini ayat ni, ayat ni kitab dia ataupun ditujukan kepada ahli kitab. Tapi dalam tafsir kita ada kaedah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Lafaz tu pengajarannya kita ambil pengajaran kita ambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada kisah ataupun sebab-sebab tertentu kan. Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah ataupun beribadat dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ikhlas ni niat. Niat ni macam mana? Niat ni kita mengikhlaskan tujuan kita kepada Allah saja, itu niat. Jadi kena ada ikhlas dalam niat tu. Itu syarat. Dalam hadis Nabi kata innamal a'mal binniyat. Semuanya amalan tadi tu dia dikira ataupun dikira pahala ataupun dosa bergantung pada niat. Jadi dalam ibadat ulama sepakat mesti kena niat. Masalahnya wuduk ini ibadat atau tidak. Sebab kita kata ibadat tadi kan, dia ada perbahasan sikit kan. Sebahagian mereka mengatakan wuduk itu syarat niat itu syarat kepada wuduk kan. Mana kalau nak wuduk kena ada niat. Kalau tak ada niat, dia basuh macam tu je kan, tak dikira wuduk lah. Dia kata ni. Sebagai mereka mengatakan niat itu syarat kepada wuduk. Itu mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Abi Saud dan juga Daud Al-Zahiri. Dia dalam mazhab Syafi'i dia ada lain lagi kan. Bukan Imam Syafi'i cakap kan. Tapi ulama Syafi'i cakap dia ajar ada talafuz bin niat. Ni mengajar lah, untuk mengajar orang macam mana nak niat apa semua kan. Itu bukan niat. Niat tu bila kita nak buat sesuatu, kita nak buat sesuatu tu kan. Bila kita wuduk tu, kita nak wuduk lah kan. Bukan kita ambil wuduk, orang kata kau sebenarnya nak, dia kata aku bukan nak wuduk, nak makan. Tapi dia wuduk, dia nak lain, buat lain, tu takkan berlaku kan. Itu yang tak ada niat macam tu kan. Kalau dia kata tak ada niat wuduk tu, tapi dia wuduk. Kalau dia nak makan tapi dia wuduk, itu susah dia nak fikir. Tentu kan. Jadi Syafi'i
Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan niat itu syarat kepada sahur. Kalau tidak, maka tidak dikira. Sebahagian yang lain, sebagian ulama mengatakan niat itu bukan syarat kepada wudu. Ini mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Thawri. Kenapa mereka berselisih? Mereka berselisih kerana mereka tidak jelas tentang status wudu. Adakah wudu itu ibadat mahdhah ataupun dia ibadah yang bukan mahdhah? Ada dua, ibadah mahdhah dengan ibadah yang ma'qulatul makna. Satu ibadah mahdhah, satu lagi ibadah ghairu mahdhah ataupun ma'qulatul makna. Apa maksud dia? Ibadah mahdhah, ibadat yang kita tak faham maksud dia. Bila Allah suruh kita solat, kenapa kena solat? Tak tahu. Lepas tu nak solat, kenapa kena angkat takbir? Tu semua tak boleh fikir tu. Tak faham kita kan. Nak kias-kias pun tak boleh. Itu ibadah mahdhah. Kalau ibadah yang bukan mahdhah ni, kita faham maksud dia. Yang kita faham maksud